Dan saya pun diamkan je diri saya waktu tu, tunggu apa yang bakal berlaku seterusnya. Dan tanpa disangka-sangka, kereta tadi tu melanggar bumper belakang saya. Lah dia ni, dah kenapa pula ni? Takkanlah tak nampak kereta aku. Boleh pula main langgar-langgar. Mabuk ke apa? Bengong betul lah dia ni. Dan saya pun keluar pergi ke kereta dia. Dan saya ketuk cermin sisi pemandu kereta tu berkali-kali. Sebab cermin dia ni jenis tinted kan. Memang gelap habis. Memang langsung tak nampak dalam. Dan bila cermin ni diturunkan, rupanya pemandu kereta tu ialah seorang perempuan. Muka cantik. Tapi dia buat muka macam tak bersalah je. Dia dah langgar kereta saya tadi kan. Dia buat muka bodoh je kat situ. Cik, cik perasan tak? Cik dah langgar kereta saya ni cik. Takkanlah tak nampak cik. Hai. Habis tu sekarang macam mana ni cik? Tapi perempuan ni dia diam je. Masih buat tak tahu lagi. Dan saya waktu ni dah rasa tak puas hati dah. Dan saya perhatikan dalam kereta dia ni. Ternyata dia ni bawa kereta tu sorang-sorang je. Dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol. Sebab kalau orang minum ni, dia memang ada bau. Dia kan bau alkohol tu kan. Tapi dia ni tak ada bau macam tu. Cik, takkan diam je cik. Macam mana sekarang ni? Ha? Kenapa cik langgar kereta saya ni? Ha? Kenapa cik langgar kereta saya? Jawablah cik. Saja je. Saja pula. Cik, saya ni tak kenal cik. Cik pun tak kenal saya. Kenapa pula cik boleh jawab macam ni? Saya ada buat salah apa-apa ke pada cik? Betul ke? Kau tak kenal aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sehat-sehat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi. Dah lama kita tak buat cerita pasal abang-abang Grab kan? Jadinya tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video berkenaan dengan cerita-cerita, kisah-kisah daripada abang Grab ni. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Baiklah, untuk kisah yang pertama pada malam ni, kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Di sini saya nak kongsikan pengalaman yang saya alami sendiri sekitar bulan Disember tahun 2018. Sewaktu ni saya bekerja sebagai seorang pemandu Grab dan saya suka nak kategorikan kisah saya ni lebih kepada misteri berbanding daripada seram. Dan saya mula menjadi pemandu Grab ni selepas kena retrenchment dengan majikan saya. Pada mulanya, saya buat Grab ni dari pagi sampai lewat petang. Tapi disebabkan waktu siang ni, jalan raya dekat KL ni selalu je sesak. Dan saya ni pula jenis tak suka nak bersesak-sesak. Jenis kurang sabar punya. Jadinya saya pun tukarlah waktu kerja saya. Daripada lepas solat isyak sampailah waktu awal pagi sebelum orang sibuk keluar bekerja.
Buat Grab pada waktu malam ni pada saya lebih santai lah. Sebab jalan raya pun tak sesak, relax-relax je dan belanja minyak pun boleh kata menjimatkan lah juga. Walaupun pelanggan tu taklah serancak macam kita buat Grab pada waktu siang. Tapi masih jugalah tetap berbaloi. Masih tetap jugalah boleh cari income jugalah. Jadi nak dijadikan cerita. Pada satu malam ni, lebih kurang pukul 2.30 pagi lah macam tu. Semasa saya memandu di Jalan Sultan Ismail, saya dapat satu ping daripada pelanggan di kondo berdekatan dengan Hotel Concord. Dan destinasi yang nak dituju dia tu adalah Maxim Hotel, Genting Highland tu. Dan Alhamdulillah waktu ni, sebab biasa tambang ke Genting Highland ni agak lumayan. Dan saya pun teruslah memandu ke pick up point pelanggan saya ni. Sampai je saya dekat situ, saya dapati pelanggan saya ni adalah seorang perempuan. Dan tanpa belengah, dia terus masuk, duduk dekat tempat duduk belakang tu. Masuk-masuk je kereta. Dia punya bau dia tu harum semerbak. Satu kereta ni penuh dengan bau minyak wangi dia tu. Disebabkan perfume yang dipakai tu, bau dia tu punyalah kuat kan. Hampir-hampir nak pening jugalah kepala saya waktu tu. Dan dia memaklumkan pada saya yang dia perlu sampai cepat ke destinasi. Dan daripada dialek bahasa Inggeris itu, saya dapat tahu pula yang pelanggan ni ataupun dia ni penumpang ni berasal daripada Thailand. Dan sepanjang dalam perjalanan tu, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Dan suasana lebuh raya Karak pada waktu tu agak lengang. Dan sekali-sekala saya akan memandang ke cermin pandang belakang tu untuk melihat kenderaan daripada belakang. Dan pastilah saya akan terpandang perempuan tersebut. Dan saya dapati dia sekadar memandang keluar kereta tanpa sebarang bicara. Sejurus selepas memasuki susur jalan ke Genting Highland tu, saya memandang lagi sekali ke cermin pandang belakang tu. Bila saya pandang je, alangkah terkejutnya saya kerana perempuan tersebut ni dah tak ada kat belakang. Astaghfirullahalazim. Mana pula pergi customer aku ni? Aduh. Dan rupa-rupanya dia dah terbaring dah tertidur dah. Terbaring melintang dekat atas tempat duduk belakang tu. Jadi saya pun biarkan je lah. Tadi terkejut kan. Tengok-tengok dia tak ada, macam mana pula boleh hilang. Rupa-rupanya tengah baring. Dan saya pun biarkan je lah dia tertidur kat situ. Hingga sampai ke destinasinya. Setelah sampai di Maxim Hotel tu, saya kejutkanlah perempuan tu. Dan dia terus keluar setelah membuat bayaran. Seusai orang kata selesai menurunkan perempuan tersebut, saya pun bercadang untuk parking. Sambil-sambil nak tunggu ping lah daripada pelanggan di rem susul keluar First World Hotel tu. Dan sesampainya saya dekat situ, saya berhentikan kereta saya ni dekat tepi dan bermain game dekat handphone saya. Sedang asyik main handphone, main game tu lah dekat situ, tiba-tiba ada sebuah kereta Proton Gen 2 berwarna merah lajunya turun daripada rem tu. Kemudiannya kereta tu berhenti dan berundur semula parking betul-betul dekat belakang kereta saya ni. Dan saya waktu ni kan bila dah perasan macam tu, dah lain macam je ni kereta ni kan. Saya terus hilang mood nak main game, nak sambung main game. Dan rasa pelik lah. Kenapa pula kereta ni parking betul-betul dekat belakang kereta saya ni? Walhal dekat situ banyak je ruang yang boleh parking. Dan saya pun diamkan je diri saya waktu tu, tunggu apa yang bakal berlaku seterusnya. Dan tanpa disangka-sangka, kereta tadi tu melanggar bumper belakang saya. Lah dia ni dah kenapa pula ni? Takkanlah tak nampak kereta aku. Boleh pula main langgar-langgar. Mabuk ke apa? Bengong betul lah dia ni. Dan saya pun keluar pergi ke kereta dia. Dan saya ketuk cermin sisi pemandu kereta tu berkali-kali. Sebab cermin dia ni jenis tinted kan. Memang gelap habis. Memang langsung tak nampak dalam. Dan bila cermin ni diturunkan, rupanya pemandu kereta tu ialah seorang perempuan. Muka cantik. Tapi dia buat muka macam tak bersalah je. Dia dah langgar kereta saya tadi kan. Dia buat muka bodoh je kat situ. Cik perasan tak? Cik dah langgar kereta saya ni cik. Takkan dah tak nampak cik. Habis tu sekarang macam mana ni cik? Tapi perempuan ni dia diam je. Masih buat tak tahu lagi. Dan saya waktu ni dah rasa tak puas hati dah. Dan saya perhatikan dalam kereta dia ni. Ternyata dia ni bawa kereta tu sorang-sorang je. Dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol. Sebab kalau orang minum ni, dia memang ada bau. Dia kan bau alkohol tu kan. Tapi dia ni tak ada bau macam tu. Cik, takkan diam je cik. Macam mana sekarang ni? Kenapa cik langgar kereta saya ni? Kenapa cik langgar kereta saya? Jawablah cik. Saja je.
Saja pula. Cik, saya ni tak kenal cik. Cik pun tak kenal saya. Kenapa pula cik boleh jawab macam ni? Saya ada buat salah apa-apa ke pada cik? Betul ke kau tak kenal aku? Cuba kau fikir elok-elok. Kau kenal aku kan? Kau jangan pula buat-buat tak kenal. Kenal? Bila masa pula kita berkenalan? Sudahlah. Saya akan buat laporan polis Ini nanti saya nak claim insurans ni macam ni. Pulanglah. Ikut suka hati kau lah. Dan masa ni saya dah mula rasa macam ada sesuatu yang tak kena tau. Dan saya pun teruslah masuk dalam kereta saya semula. Sehingga kan saya terlupa nak periksa bumper kereta saya yang kena langgar tadi tu. Terus saya masuk dalam kereta, duduk je dalam kereta tu. Tunggu lagi. Apa lagi perempuan ni nak buat agaknya. Lebih kurang dalam 3 minit berlalu, dia pun undurkan kereta dia dan dia keluar daripada parking tu, lalu dekat sebelah kereta saya. Sambil tu, dia jeling saya ni. Dia turun tingkap tau. Dia jering ke arah saya. Dan terus dia jalan. Waktu tu saya dah tak ada hati lagi sebenarnya nak sambung kerja. Dan bercadang nak balik ke rumah je lah. Tapi saya biarkan dulu. Dalam 10 minit biarkan dulu. Biarlah perempuan tu dah jalan dulu. Supaya saya ni tak lagi bertembung dengan dia. Setelah 10 minit pun berlalu. Lebih kurang dalam pukul 4 pagi lah waktu tu saya pun mulalah bergerak turun daripada Genting Highland. Melalui jalan yang berkabus sangat pada waktu tu. Dan semasa sedang menghampiri satu selekor tajam tu, saya ternampak kereta Proton Gen 2 merah tadi berhenti dekat satu kawasan yang gelap dengan pintu pemandu ni terbuka. Dan waktu ni saya rasa dah kenapa pula lah perempuan ni berhenti kat sini. Dan rasa nak tahu tu kuat tau. Terus saya menuju dan berhenti di belakang kereta tersebut. Dan saya keluar dan berjalan ke arah pintu kereta yang terbuka tu. Dan waktu ni kan, saya tengok perempuan ni sibuk selongkar-selongkar dalam kereta dia tu. Macam tengah mencari sesuatu. Dan saya pelik lah. Dan saya pun tanya, Cik, kenapa tu? Cik cari apa? Kau ada screwdriver tak? Screwdriver? Ada. Tunggu kejap Dan saya pun pergilah ke boot belakang kereta saya ni nak ambil screwdriver. Dan saya kembali ke kereta perempuan tersebut dan berikan pada dia ni screwdriver yang dia minta tadi tu. Dia capai screwdriver tu, dia terus masukkan dalam glove box dia kat tengah-tengah kereta tu kan. Dah masuk tu dia terus tutup. Dah kenapa dia ni? Betul ke tak betul dia ni? Kau nak apa lagi terjegat kat situ? Cik ni sebenarnya nak ke mana? Daripada mana nak ke mana ni? Kenapa cik duduk kat sini gelap-gelap kat sini? Aku daripada sana lah. Ni aku ke sini. Aku daripada sana nak ke sini. Ni lah tempat aku. Rumah aku. Yang kau tu pula. Kau buat apa datang sini? Sini rumah aku. Dan waktu ni saya sebenarnya dah mula rasa simpati lah. Kenangkan dia ni seorang perempuan. Dan mungkinlah sebab mungkin macam dia depressed ke sebab ada masalah-masalah lain lah. Dan saya pun minta lah nombor telefon dia. Dengan alasan saya risau dengan keadaan dia. Dan saya akan kontak dia bila dah siang nanti. Untuk nak pastikan yang dia dalam keadaan yang selamat. Dan dia jawab, nak nombor telefon Handphone aku tak ada lah. Dah hilang lah. Nombor handphone aku pun dah hilang. Tak mana dah dia pergi. Dan waktu ni saya terus terdiam tau. Sambil saya perhati je. Dia ni kan tengah sibuk penuh kat dalam tu. Tengah mengemas-ngemas kereta dia tu. Dia kemas kereta dia tu dalam keadaan yang gelap. Dan kerana kawasan tu memangnya gelap kat situ kan. Dan ada jugalah sesekali kereta ni melintas sambil memberikan high beam. Tapi saya waktu ni buat tak tahu je dengan kereta-kereta yang melintas tu. Lebih kurang 5 minit jugalah tanpa saya berkata apa-apa, perempuan Mr. ni membuka dashboard dia untuk nak ambil sesuatu dan benda tu dihulurkan kepada saya. Dan saya perhatikan benda tu dekat-dekat kan. Apa benda yang dihulurkan ni? Rupa-rupanya dia hulurkan pada saya ni sebentuk cincin dengan bertahtakan belian. Dan saya pun tak tahulah sama ada cincin ni original ke cincin fake ke apa kan. Nah, ni kau ambil lah. Tukangan barang kau tadi tu. Tak apa cik, tak apa. Tak apa, screwdriver tu kalau cik nak simpan je lah. Tak apa. Kau ni, kau ambil le. Kita tukar lah. Kau ni. Tak payah cik, tak payah. Cik simpan je. Betul Kau tak nak Tak nak sudah. Dan waktu ni saya berkeraslah. Yang saya katakan yang saya tak nak. Kemudian tanpa berkata apa-apa, dia terus tutup pintu kereta dia. Kebab!
Saya ketuk-ketuk lah tingkap kereta dia tu. Tapi tak ada respon langsung. Tiba-tiba waktu ni saya dah terbau. Bau hancing yang sangat kuat. Eh, bau apa pula ni? Dan saya dah mula rasa tak sedap hati. Terus saya masuk dalam kereta dan tanpa berlengah, saya terus beredar meninggalkan kereta Proton Gen 2 merah tu. Dan kereta tu langsung tak bergerak. Sehinggalah ianya hilang daripada pandangan cermin pandang belakang kereta saya. Sedang saya memandu menuruni jalan raya yang berbelok-belok tu, tiba-tiba saya dikejutkan lagi dengan bau yang sama. Ada bau dekat kereta saya. Sama tadi, saya bau dekat kereta perempuan tadi tu. Saya pun tak tahulah tu bau apa. Bau perfume dia ke, bau perfume kereta dia ke. Tapi yang saya pasti sekarang ni, bau tu ada dalam kereta saya. Dan saya terus turunkan semua cermin kereta saya ni sambil membaca ayat suci Al-Quran. Dan Alhamdulillah, tak ada lagi kejadian pelik. Sehinggalah saya sampai ke rumah. Bila saya cek balik semula bumper kereta saya yang belakang tu, yang kena langgar tu, tak ada sebarang kesan pun yang dilanggar. Dan pagi tu saya pun call lah seorang kawan saya yang bekerja di Petron Genting Highland tu. Saya kenal budak ni semasa trip Grab yang sebelumnya. Saya pun hantar dia naik atas tu lah sebab dia kerja kat atas tu kan. Dan saya ceritakanlah apa yang saya alami daripada A sampai Z. Dan budak ni dia ketawakan je saya sambil berkata yang Genting Highlands ni banyak orang buat maksiat, banyak syaitan iblis dia, banyak jin-jin jahat. Dan kalau setakat kena gangguan macam tu, itu benda biasa je. Dan dia akui sendiri yang dia sendiri pun pernah diganggu semasa bekerja shift malam. Dan dia juga dah biasa dah dengan keadaan macam tu. Dan begitulah pengalaman yang saya nak kongsi untuk kali ni. Terpulanglah kepada pendengar untuk nak percaya ataupun tidak. Yang pasti, ianya masih menjadi misteri. Misterinya, ada ke perempuan yang berani langgar kereta orang tak dikenali? Ada ke perempuan yang berani memandu lewat malam dekat kawasan macam tu? Dan ada ke perempuan yang berani berhenti dekat tempat-tempat yang gelap semata-mata untuk nak kemas-kemas kereta dia tu? Nasib baiklah cincin yang dia nak bagi tu saya tak ambil. Kalau saya ambil, tak tahulah apa yang jadi agaknya. Segalanya kekal misteri hingga sampai sekarang ni. Dan selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia. Terima kasih banyak-banyak. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah yang pertama ni ya. Okey, sebab KSM masih ada lagi beberapa cerita pada malam ni. Jadinya kita teruslah. Kita tengok masa dia tu. Kalau masa dia tu masih mengizinkan, kita teruskan lagi. Kita sebab ada juga yang komplain katanya panjang sangat pun tak best juga. Tak dapat nak fokus kata dia. Jadinya kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, baiklah. Untuk kisah yang nombor 2 pada malam ni, kita terus dengan kisah yang nombor 2. Saya nak sharekan satu pengalaman saya sepanjang saya bawa Grab yang saya tak dapat lupakan. Awal bulan Disember tahun 2018 dan kalau tak silap saya hari Selasa, saya dapat satu job daripada Sri Manja Court PJ ke Shamlin Star Residence Capella Ceras. Waktu tu lebih kurang pukul 1:30 pagi lah, lebih kurang gitu. Sampai ke pick up point ni, saya pun tunggulah passenger saya. Tunggu. Adalah dalam 2 minit juga saya menunggu kat situ. Barulah dia sampai. Rupa-rupanya seorang perempuan lingkungan umur dalam awal 30-an gitu. Dan juga seorang budak lelaki dalam lingkungan umur 8 ke 9 tahun lah macam tu. Masuk dalam kereta saya. Lepas dah confirmkan nama dan destination dia tu, saya pun mulakanlah perjalanan berpandukan Waze. Dan macam biasalah, saya akan cubalah untuk nak memulakan sedikit perbualan kan. Biar orang kata janganlah kata kita driver Grab ni sombong. Sebab saya ni memang dah terbiasa bersembang dengan passenger-passenger saya. Disebabkan keesokan harinya tu hari bekerja. Jadinya saya pun tanyalah dekat passenger tu. Kak, anak tak sekolah ke esok? Ni dah pagi-pagi buta macam ni, anak masih tak tidur lagi tu. Dan waktu ni passenger tu macam layan nak tak nak je tau. Sekadar jawab macam
Macam tu je lah kan. Dan dia ni macam tak nak layan saya lah, lebih kurang macam tu. Dan saya pun, orang dah tak nak layan kan, saya pun duduk je lah diam. Saya pun fokus je lah pada pemanduan je. Sampai je dekat destination tu, saya pun proceed lah untuk buat drop off. Dan passenger pun dah hulur duit. Dan time ni, saya pandang passenger tu. Tapi saya heran, dia jalan seorang je. Budak yang naik dengan dia tadi tu dah tak ada dah. Dan saya bela, macam tercengang kejap saya ni. Saya buka cermin tu, jeritkan kat dia. Kak! Oh kak! Anak akak tadi mana? Kak! Oh kak! Perempuan ni tadi, dia cuma pandang saya belakang sekali je dan terus jalan laju-laju pergi dekat lift. Dan sekejap je dia ni dah naik lift. Dan saya pun teruslah keluar daripada kereta dan cek dekat seat belakang tu. Budak tu tak ada dalam kereta. Dan habis saya cek semua ni. Datang kat Nepal ni, ada seorang kat Nepal ni dekat situ. Datang dekat kereta saya, terus tanya saya kenapa saya jerit-jerit kat perempuan tadi tu. Dan saya pun ceritalah apa yang dah jadi. Dan guard tu pun cakap, memang dia nampak perempuan tu turun seorang je. Mula-mula waktu ni saya tak adalah rasa cuak ke apa benda. Dan malah langsung tak terlintas pun benda-benda mistik ni. Sebab saya ni lebihkan risau. Takut dia ni tertinggal anak ke, ataupun dia ni memang sengaja nak buang anak dia ke apa. Dan saya juga ada terfikir juga, saya ni tak ada stop mana-mana. Tingkap pun semua saya lock, kunci pintu pun saya kunci. Dalam 10 ke 15 minit jugalah saya duduk macam termentu memikirkan kan. Barulah saya ni terasa lain macam. Punyalah meremang bulu roma saya ni. Terus saya start kereta terus belah. Tak jadi saya sambung kerja pada malam tu. Pergi terus lepak dekat mamak, minum teh tarik, kasih tenang-tenang jiwa dulu. And moral of the story, saya anggap ni semua sekadar satu ingatan ataupun teguran lah. Kita ni manusia, bukan bersendirian je dekat atas muka bumi ni. Banyak lagi hamba Allah yang lain yang kita tak nampak. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang nombor 2. Macam mana anda rasa dengan kisah yang nombor 2? Pendek je lah kisah dia, tapi agak seram juga Okey, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah yang nombor 3 pada malam ni. Semoga anda masih lagi stay tune dengan kisah seram Malaysia ni. Okey, kita terus dengan kisah yang ketiga pada malam ni Pengalaman saya sebagai seorang pemandu Grab. Perkara ni berlaku sebelum waktu maghrib, lebih kurang pukul 6.40 petang. Saya pada hari tu dapat job nombor 27 Jalan Mount Austin 2/3. Ingat alamat ni? Ingat nombor 27 Jalan Mount Austin 2/3. Seperti kebiasaannya, saya akan menggunakan Waze untuk menuju ke lokasi. Tapi yang menghairankan saya, ini adalah sebuah kawasan kubur dekat kawasan Mount Austin tu. Bila dah tahu macam tu kan, saya pun tetap juga terus menuju ke lokasi. Mungkin sebab ada pelanggan yang baru menziarah kubur keluarga lah agaknya dalam hati saya lah waktu tu. Dan bila saya tiba dekat pick up point tu, tak ada seorang pun yang ada tunggu kat situ. Dan saya keluar daripada kenderaan ni untuk nak meninjau. Tiba-tiba bila saya dah keluar ni kan, ada seorang lelaki yang sudah berumur tegur saya. Dek, kamu buat apa kat kubur maghrib-maghrib macam ni? Cik, Assalamualaikum cik. Saya ni bawa Grab. Itulah, kalau ikut order Grab yang saya dapat ni cik, alamat dia dekat sini. Tapi tak ada orang pun saya tengok. Dan waktu ni memang langsung kata perasaan takut tu memang tak ada, kerana kawasan perkuburan tu bersebelahan memang betul-betul dengan kawasan perumahan. Dan kawasan perumahan tu sentiasa sibuk. Ramai je orang, banyak je kereta kat situ. Dan air muka pakcik tersebut ni kan, bila saya cakap macam tu terus berubah. Dan dia ni memanggil saya untuk melihat nombor kubur yang terletak betul-betul dekat depan saya, depan kereta saya waktu tu. Dan nombor kubur tu 2723. Dan alamat yang saya dapat tu nombor 27 Jalan Mount Austin 2/3.
Tiba-tiba je bila dah perasan macam tu, saya terus seram sejuk tau. Dan ambil keputusan untuk beredar daripada tanah perkuburan Mount Austin tu. Tapi saya ni terpaksalah juga menunggu dalam 5 minit. Seperti dalam peraturan Grab lah. Yang kita kena tunggu 5 minit dulu untuk customer. Dalam masa yang sama tu, saya cuba call pelanggan yang bagi order tu. Tapi langsung tak ada jawapan. Setelah 5 minit berlalu, saya pun beredar. Tapi badan dah rasa dedor dah. Macam nak demam dah. Dan esoknya betul-betul saya memang demam panas teruk. Hampir seminggu lah saya ni menanggung sakit. Dan akhirnya saya ambil keputusan untuk berjumpa dengan seorang ustaz. Lalu diberikan air penawar. Dan Alhamdulillah semuanya selesai. Begitulah pengalaman saya. Berhati-hatilah. Bukan kita saja yang tinggal di dunia ini. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada malam ni. Okey, mungkin sebab kita ada lagi masa, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah seram Malaysia yang terakhir pada malam ni. Semoga anda masih lagi stay tune dengan KSM. Dan moga KSM dapat menghiburkan, menceriakan malam-malam hari anda. Kita terus dengan kisah yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba saya teringat satu pengalaman yang bagi saya agak pelik dan mungkin tidak seram sangat ketika saya memandu Grab pada waktu malam. Dan cerita dia macam ni. Pada suatu hari tu, kira-kira dalam pukul 11.30 malam lah macam tu, saya ni dapat satu job pick up daripada Pudu Ulu dan drop off ke satu mall dekat area Ceras. Maaflah, nama mall tu saya tak berapa ingat lah sebab jarang dapat job ke sana. Okey, dipendekkan cerita, saya ambil 2 orang penumpang lelaki ni dan hantar mereka ke destinasi. Dan setiba di destinasi tu, rupa-rupanya mereka ni bukan mahu turun kat lobi, tetapi mereka mahu saya hantar mereka ni ke atas. Ikut laluan parking naik ke atas. Sebab katanya dekat atas tu ada kedai minum-minum ataupun macam pub lah dekat tingkat atas tu. Jadinya saya pun ikutkan je lah. Saya pun turutkan je lah. Drive naik ke tingkat atas tu. Dan terus scan kad touch and go saya ni pada palang untuk masuk ke dalam parking tu. Dan naik. Lepas dah drop off depan pintu masuk area parking ke atas tu, saya pun bergerak lah cari jalan keluar. Bila saya nak gerak ni, jalan. Pelik no. Dari tadi tu pusing-pusing, takkan tak jumpa jalan keluar ni. Bukannya besar sangat tempat ni. Dan saya waktu ni sebenarnya saya dah follow je tau. Arrow tu tunduk tanda keluar tu kan. Jadinya saya jalan follow. Tak jumpa palang pun untuk nak scan keluar guna touch and go tu kan. Beberapa kali dah saya pusing. Dalam 4-5 kali jugalah saya pusing dekat tempat yang sama. Dan dekat 10 minit jugalah saya dekat dalam tu. Dan saya dah rasa hairan dah waktu ni. Macam mana pula boleh tak jumpa jalan keluar? Padahal tempat parking area atas tu tak besar mana pun, macam segi 4 tepat je. Dan dalam hati saya masa tu dah terdetik. Aduh, sudah dah terkenalah aku ni. Dan saya tengok jam, dah pukul 12.30 malam. Terus saya berhentikan kereta pada satu spot dan saya berhenti ni kan. Saya baca ayat kursi, baca, hembus kiri, hembus kanan, hembus depan, hembus belakang. Saya pun mulakan perjalanan saya semula. Elok-elok je saya drive tu, dalam beberapa meter je, terus saya nampak jalan keluar. Dan siap dekat situ, terpacak lagi seorang Pak Gad yang jaga dekat palang keluar tu. Dan saya mula-mula macam agak terkejut juga. Tapi apa-apa pun, Alhamdulillah sangat-sangat sebab dapat keluar dan turun daripada situ. Kalau dibuatnya saya ni kena berpusing-pusing dekat atas tu 100 kali dalam tempat yang sama, mau kering juga minyak kereta saya ni kan. Maaflah jika cerita ni tak adalah seram sangat. Harap-harap kalaulah ada brother-brother yang buat Grab juga, yang mendengar kisah ni, bolehlah sharekan pengalaman misteri anda juga. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Ada lagi sebenarnya kisah-kisah seram Grab ni, tapi kita sambung pada hari besok lah. Besok kita buat cerita Grab juga. Mana yang nak dengar? Bolehlah. Dengarlah besok pukul 8 malam.
Sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini, okay, disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.